Masih merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Dengar sayu surah dibaca, sayunya alunan suara, cemas di dada, lemah tak bermaya. Ketika yang surah bercakap, sebab saya datang peluang untuk apa ni praktikal dalam fungsi jenazah ni banyak sebab dia kami pun yang mana jamaah tugas pada ini kami tak boleh tunggu sampai sebab untuk mengajar mati juga ramai. Persediaan mati ni yang pertamanya kita kena jaga apa? Taubat dengan banyak, solat dengan tinggal. Itu pertama. Jangan tinggal solat. Yang pertama jaga solat dengan waktunya. Waktu solat kita jaga. Itu insya-Allah lah. Kita jaga waktu solat. Hari ni kita banyak waktu tunggu kita, bukan kita tunggu waktu. Sebaik-baiknya kita menemukan waktu tu kita berada. Contohnya dalam Allah ni awal sampai sampai sebelum azan. Berapa orang ni kita dapat mengambil air semayang dan bersunat wudu. Semayang sunat wudu. Bukan kata masjid, baca masjid, sunat dalam sunat wudu. 2 rakaat. Lepas tu azan. Berapa minit? Ada berapa minit tuan-tuan? Satu hari ada 1420 minit. Berapa saat? Memang yang saat ini kita nak kata. Kalau saat ini dikatakan 100,000 saat, satu hari 4 jam. 100,000 saat Allah bagi kehidupan jantung kita. Allah hidupkan jantung kita supaya kita hidup. Betul tak? Kalau dia cepat, tak normal. Kalau dia lambat, tak normal. Kita kena masuk hospital. Pasal apa? Jantung kita merangkak. Kalau mati, 5 minit mati. Kena pegang surah Yasin. Baca Yasin. Anak kita mati. Lepas tu panggil keluarga dekat. Anak-anak nak kena balik. Kenapa? 20 ya Rabbal, 50 tak ada harapan. Dia nak pergi tak balik lagi. Baik, saya nak ceritakan 100,000 kali satu hari kita ingat Allah berapa kali? Allah bagi kita 100,000 kali duk. Berapa kali kita sebut Allah? Sudah syukur dengan Allah. Allah bagi kita punya ini 100,000 kali. Kalau berhenti, yang mana punya orang sedar tak sedar 100,000 kali sedar ya. Tak rasa apa, sehat. Dan 10,000 liter satu hari pusingan darah kita. Dia kerja boleh buat apa? Buat pinggang itu. Yang Allah bagi punya kepada pinggang ini sehat. Dan sedikit dia bayar pinggang, dia bayar nak tutup. Nak tutup apa? Nak tutup dengan praktikal kesabaran. Banyak benda yang bukan ada dalam ini. Yang tidak ada dalam ini kawan jangan sebut. Dalam ini tak ada beritahu pasal apa yang orang potong kaki. Dalam ini tak ada beritahu orang mati di laut sebelah. Dalam ini tak ada beritahu pasal HIV. Tadi semua kita dapat daripada pajak kita. Ini pajak. Baik, kami arti dalam surah Al-Takasur. Kamu akan mengetahui kenapa namanya akibat yang buruk semasa hendak mati. Cuma kalau siapa tak amal sekali lagi ingatkan jangan, 2 kali ingatkan jangan sekali lagi bersikap kekian. Kamu akan mengetahui akibat yang buruk pada hari kiamat. Nak mati kiamat. Kalau kamu mengalami demi semuanya kamu, kalau kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pertemuan yang yakin, itulah kamu melakukan pergaulan menjadi bekalan kamu berakhirat. Bekalan dia. Kita kena sedia bekalan. Sebagaimana yang disebut tadi, dia ada 40 tahun. Dan kalau nak yakin, ingatlah demi semuanya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Summa tarawnaha an yakin. Selepas itu demi semuanya kamu, wahai orang yang derhaka, akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Maka dulu tidak matilah. Apa kenapa? Sebab orang yang mati dah hidup balik sekejap untuk nak beramal dengan Allah. Sebab dia terlihat oleh Allah SWT berkhabar yang baik atau yang buruk. Dia tidak semua yang hidup yang mati
Nak minta balik, sekejap dah tu. Tapi Allah tak bagi. Semua selalunya yang wajib naik. Selain dari itu, semuanya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang telah kamu nikmati. Ya, yang mana kita bermula. Allah ucapkan malaikat dan itu daripada ucapan kami mungkin 15 tahun sampai selama-lamanya. Sekarang kita mesti yang mana rakaman pada pamannya malu sekolah dan pamannya pamannya sekolah dan sekolah yang mana saudara membuat baik itu dikatakan saudara juga membuat lingkaran akan mencapai bila Allah SWT. Nah itu kita dengan budak dia Allah. Dan ambillah surah ini apabila seorang bernazar ataupun kita keluarga-keluarga yang dekat yang lain dan macam ya, di antara nak mati ada tanda perlu tengok di sini antara hidung, kaki dan sebagainya. Dan kalau kita kena ambil perhatian dulu, kita kena baca Yasin, jangan ngopong, jangan baca Yasin macam biasa ya, kita baca Yasin supaya si orang yang nak mati ini mendengar Al-Quran, dia dekat sedikit dengan telinga sebelah kepala. Sebab bagi Yasin yang jatuh dekat telinga kepala dia. Dan bagi kawan-kawan yang berdekatan tengok dia, kita sentiasa ingat walaupun dia yang dah musuh sangat, dia terkingkan, jangan segan nak terkingkan dia, supaya kita ingatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak usah panjang tu, asyhadu la ilaha illallah, dia tak masuk dan dia masuk tak sebut dah, sebut je la ilaha illallah di kat tengah dia. Semua kita akan dapat macam ni tu. Semua orang kena macam ni tu. Dia akan baca tu. Macam mana rasa Allah Alam. Sebab orang yang kita tak pernah cerita kat kita. Lain kali kita buat sebagaimana yang kena buat. Kita baca kaki dan kita sebut dalam keadaan kita baca Yasin. Dan apabila tengok dah meninggal, kita mesti dah tahu apa yang perlu kita buat. Dan ada persiapan sebelum dia mati. Tengok mata dia macam mana. Kalau kita anggap ditutupkan, kalau kita anggap ditutupkan ini. Dan dia terpaksa apa ni, membuat siang tangan dia mengadakan ceblan. Itu kerja-kerja kita. Kadang-kadang ni pun tak reti. Kita beli tengok-tengok dah. Masih terpudur lagi kaki duduk senang. Yang ada pun tak siap putih lah pun. Kita bila apa, kita mesti lah. Kepada ini dah arwah lah kita. Mengadapkan ceblan, mengadapkan kaki ni, mengadapkan kaki ni senang. Jangan kita rapatkan kaki. Ibu jari ni boleh putihkan. Dan tangan juga dah yang macam mana kita siamkan. Dan kalau benda itu rasa kesekat ataupun dapat sebab kita minum di permukaan ada kesekat perkasaan. Saya kira ni kita masih ada mak bapak, kita ada anak-anak, kita ada cucu. Apa yang kita buat selepas mak bapak kita balik? Bukan selepas komik tak, selepas mati tu. Pengalaman saya nak cerita pengalaman saya baru lagi dalam musim nazar, baru ada 13 tahun. Pengalaman tak banyak. Jadi pengalaman saya bila saya tengok pergi nak menguruskan keluarga dia yang semati ni tadi. Kita bayar yang kita ada mak, ada anak. Masa anak-anak kita besar-besar baru 2-3 bulan kita pakai pampers. Kalau si mak ni padahal dengan berbulan dia boleh jual bagi besok. Apa kata dia package pada tukang ni. Kita bayarkan anak apa kerja. Yang kita sanggup biar ke bapak kita sini dengan keadaan pampers dia berbombong. Minta maaf lah saya cakap, saya bukan nak cakap kotor. Kita berkongsi pengalaman. Bombong penuh nanti. Kita ni konon-konon dia anak ni balik dengan keadaan apa? Rasa belagak, ambil surah. Ambil surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Konon-konon sampai tu mata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nangis-nangis tu. Tapi tentang yang cair dalam punggung dia. Saya bagi ibarat pada tulisan macam ini. Saya letakkan satu najis, ambil secedok najis buat macam bungkus nasi lemak tu, ram atas pinggan macam ni, bungkus sambal, bungkus kacang macam kita makan tadi. Saya lapis dengan kain sutera. Saya tutup dengan kain sutera, saya letak kat depan ni. Saya terus untuk baca Yasin, baca Quran. Tak nak kata. Apa sebab tak nak? Najis ya. Sama ada kaedah ada mak. Jadi saya ambil inisiatif untuk ceritakan macam mana mudahnya mandi mayat. Pertama, macam mana tuntut mandi? Sebab tuntut mandi tak semayang. Bersih lah. Bersih. Sama mayat.
Sebelum lupa, nanti dulu. Sudah dulu. Bila berlaku kematian, dapatkan permit penguburan. Ini satu kalau saya lupa yang ni. Permit penguburan ini wajib. Sekiranya mati dua orang. Kalau kamu berdua ni yang bawa pada 60, kalau dia tak ada rekod kesihatan, memang bermasalah. Permit penguburan, sekiranya mati dua orang, rekod badan. Kalau mati hospital, tak ada masalah. Hospital perlu sama sekali. Jadi kita sambung balik cerita tadi. Bila nak mandi mayat ni, macam mana kita mandi? Macam mana kita nak semayang? Kalau ada getah sini, kita buang. Kalau ada luka, basuh orang darah tu. Sama. Kebersihan dia, macam mana kita mengangkat air besar? Satu. Adab mandi. Kalau saya suruh le gok-gok ni ke babang ni pakai robendik ke pergi mandi dekat lapang. Tak ada dah. Malu dah. Sama mayat. Penghormatan terhadap mayat lebih daripada orang hidup. Lebih. Sebab bila dah jadi mayat, bila kain putih ni dia basah, dia akan menimbulkan sumpu badan. Sama ada lelaki atau perempuan sama. Minta maaf ada perkara-perkara yang kalau nak saya sentuh, mungkin menyentuh bukan menyentuh pribadi, tapi ini macam kotor. Tapi ini bukan sesuatu kotor, kita nak cerita nak belajar. Ingat niatnya lillahi ta'ala. Jadi bila kita tahu malu, si mayat pun tahu malu. Kalau kata kita sakit, kita luka tu, kita buat pelan-pelan lah. Kata ada luka kat sini, kita cuci pelan-pelan. Mayat tu lebih lagi pelan-pelan. Tambah-tambah kalau ada plaster, kalau ada yang bulu apa macam saya ni macam tu, kalau kita main sentak sakit tak? Kalau nak try boleh. Kalau nak makan nampok. Tapi kalau yang hidup dia tak rasa apa. Sebenar dia. Yang mati. Tetapi roh dia sakit. Apa yang saya belajar dia kata roh dia sama ada dia berada di ini katalah kepala mayat kat sini, dia berada di kepala. Roh tu. Dia tak nampak. Kita tak nampak dia nampak kita siapa yang menguruskan dia, siapa yang memandikan dia, cara kita memandikan dia kasar ke, beradab ke, bersopan ke apa ke, dia tengok. Kalau dia nampak, kalau kita dia tarik plaster tu dia beraduh, kalau bilik mayat tu pecah dinding tu. Tak, sebab belajar pengurusan jenazah fardu ain. Untuk wajib belajar. Pengurusan dia tu baru fardu kifayah. Kalau pakak-pakak semua satu taman ada 100 orang, semua tak kerti, semua tanggung dosa. Masalah bolehlah kita buat sempurna. Pertama amanah, dan yang kedua ada kekuatan dalaman. Dan yang ketiga, uruskan mayat ini dengan penuh rasa sayang. Sebab yang macam mana saya kata, mayat ini hendaklah dihormat lebih daripada orang yang hidup. Bila kita dah ada amanah, dah ada kekuatan dalaman, dan kita dah buat dengan lemah lembut, insya-Allah maka sempurnalah mayat ini. Yang kita mandikan tadi, ini baru kita berangkat mula-mula. Untuk dah kita letak angkat mayat ni tadi, apa di tempat mandi, itulah contoh kalau ada plaster, dibuka pelan-pelan. Kalau ada plaster berbalut, dibukakan, dibersihkan, disalurkan pakaian. Bukan dimaksudkan mandi itu mandi, membersihkan. Sebelum kalau kita tak boleh nak mampu nak buat, kita nak serahkan pada tukang mandi, kita bersihkan dulu. Dengan berkasut dengan si mayat, terutamanya kepada orang yang sakit lama. Sekiranya dia bukan bila kita mati, kita kiarkan macam ni. Kata malam petang tadi mati, kita kiarkan macam ni. Bila tuan-tuan nak mandi ke besok, kita buka macam ni kan. Kalau tengok dekat kulit ni dah melembung, dia kadang-kadang dia melekat. Kulit ni, kulit yang sini ni, dia melekat. Kulit pokok ni dia sensitif, dia nipis daripada sini. Kalau tuan-tuan tengok yang melembung tu, jangan digosok. Dia kalau gosok dia jadi macam apa ni, ubi keledek rebus. Kalau kita sedia, dia akan tanggal. Bayangkan kalau kata kita ada kena sedia macam itu agak-agak. Betul hidup dia makan menambah, sahihnya. Tarik-tarik kurang, sampai ada tangan pun. Tapi pasal si mati dia